Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang subjek reka bentuk dan teknologi iaitu RBT, tajuk 4. Tajuk pada hari ini ialah penghasilan projek, iaitu mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. Pertama sekali, marilah kita melihat contoh-contoh projek elektromekanikal yang telah dihasilkan sebelum ini. Yang pertama ialah projek kereta, yang kedua adalah projek palang keselamatan dan yang ketiga ialah projek kren. Ketiga-tiga projek ini telah mengandungi unsur elektromekanikal, di mana ia akan bergerak apabila punca elektrik telah dibekalkan. Baik, sebelum kita bermula untuk menghasilkan satu projek elektromekanikal, kita harus memahami 4 topik yang penting. Yang pertama ialah apakah itu PVC tanpa spek. Yang kedua, ciri-ciri PVC tanpa spek. Yang ketiga, kegunaan PVC tanpa spek. Dan yang akhirnya ialah perbezaan PVC dan juga perspek. Baik, sekarang kita akan melihat bahan bukan logam yang pertama iaitu polyvinyl klorida ataupun biasanya dikenali sebagai PVC. PVC ini dia merupakan sejenis plastik yang keras dan kukuh dan biasanya kita boleh memperolehi PVC ini dengan menggabungkan dua bahan iaitu etilena dan klorin. PVC dia boleh dihasilkan dalam keadaan kaku ataupun plastik. Sekarang marilah kita lihat jenis-jenis PVC, ciri-cirinya dan juga kegunaan PVC dalam kehidupan seharian. Terdapat dua jenis PVC iaitu rod berongga ataupun pipe dan juga kepingan PVC. Dan PVC ini kita boleh mendapatkannya dalam pelbagai warna dan juga saiz. Ciri-ciri utama PVC ialah ringan, ukur, mudah dilentur, kuat dan tahan lama. Dan PVC ini dia juga tahan terhadap cuaca yang berbeza, merupakan satu penebat yang baik iaitu sekat aliran elektrik dan ia juga bersifat legap iaitu tidak tembus cahaya. Terdapat banyak kegunaan PVC dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah pad air, hos, pintu, salur pendawaian elektrik, botol, mainan, penebat wayar elektrik dan juga penyambungan pad. Jadi ini merupakan contoh-contoh produk yang boleh dihasilkan daripada PVC. Yang pertama ialah pintu tandas, yang kedua adalah hose machine dan yang ketiga adalah penebat wayar. Yang keempat adalah alat permainan, pipe dan yang akhirnya ialah botol. Bahan bukan logam yang kedua ialah perspek. Perspek ini dia merupakan sejenis plastik yang keras dan juga tahan lasak. Dan biasanya kita akan menamakan perspek ini sebagai akrilik. Sekarang kita akan bergerak kepada jenis perspek, ciri-cirinya dan juga kegunaan perspek dalam kehidupan seharian. Terdapat 3 jenis perspek yang biasanya dijumpai dalam kehidupan seharian kita, iaitu rod, tube dan juga kepingan. Perspek ini dia sinar iaitu tembus cahaya dan juga ada yang berbagai warna. Antara ciri-ciri utama perspek ialah ringan, keras, kuat dan juga tahan lama. Perspek ini dia juga mudah dibersihkan, dipotong dan dibentukkan dengan menggunakan haba. Kegunaan perspek dalam kehidupan seharian ialah menghasilkan perabot, papan tanda dan juga plat nombor kenderaan. Jadi ini merupakan contoh-contoh produk yang dapat dihasilkan daripada perspek. Yang pertama ialah pasu, kedua bekas simpanan, yang ketiga papan tanda, keempat alat permainan, yang kelima plat nombor kenderaan dan akhirnya ialah kerusi. Jadi apakah perbezaan di antara PVC dengan perspek? Yang pertamanya PVC ini dia tidak mudah retak, mudah dibentuk dan dilentur dan harganya juga lebih murah. Manakala perspek ini dia lebih mudah retak,
sukar dibentuk ataupun dilentur dan harganya juga lebih mahal jika berbanding dengan PVC. Baik, selepas ini kita akan pergi mengenali tentang alatan tangan yang akan digunakan dalam menghasilkan projek elektromekanikal. Yang pertama sekali ialah gergaji tangan, kedua gergaji lengkung halus, gergaji kerawan ataupun screw saw, yang keempat pahat, kelima pisau pemotong perspek, keenam pistol pengukur ataupun stapler gun, dan yang akhir ialah pistol perekat panas. Alatan tangan yang pertama ialah gergaji tangan. Fungsi utama gergaji tangan ini adalah untuk memotong kayu secara lurus. Yang kedua adalah gergaji lengkung halus. Fungsi utamanya adalah untuk memotong lengkung dalam dan luar pada papan nipis ataupun perspek. Yang ketiga ialah gergaji kerawang ataupun screw saw. Screw saw ini akan digunakan untuk memotong pelbagai bentuk pada bahan seperti papan lapis, perspek, MDF dan juga plastik. Dan seterusnya ialah pahat. Pahat ini dia akan digunakan untuk memahat, meraut dan meratakan tangan. Yang ini merupakan pisau pemotong perspek. Kita boleh menggunakan pisau ini untuk memotong kepingan perspek ke dalam pelbagai bentuk mengikut kesesuaian ataupun kehendak kita. Yang keenam ialah pistol pengukur ataupun stapler gun. Stapler gun ini dia akan digunakan untuk mencantum kepingan yang nipis dan lembut. Contohnya seperti papan lapis dan juga bot legap ataupun mounting board. Alatan tangan yang terakhir adalah pistol perekat panas ataupun hot glue gun. Hot glue gun ini dia akan digunakan untuk mencairkan glue panas semasa proses mencantumkan dua bahan. Jadi sekarang kita pergi kepada bahan pengikat. Terdapat dua bahan pengikat yang boleh digunakan, iaitu dawai kokot dan juga rod perekat panas ataupun hot melt glue. Bahan pengikat yang pertama ialah dawai kokot. Dawai kokot ini dia akan digunakan bersama dengan pistol pengukur dan ia perlu diisi semula apabila dawai ini telah habis digunakan. Bahan pengikat yang kedua adalah rod perekat panas. Rod ini dia merupakan sejenis bahan pepejal yang melembutkan keadaan gel di bawah pengaruh suhu yang tinggi. Dan ia akan digunakan bersama dengan pistol perekat panas. Glue cair yang telah dipanaskan di dalam pistol perekat panas boleh digunakan untuk melekatkan semua bahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.